Dengan ini saya menjemput wakil dari Majlis Kerja Tertinggi Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar bin Haji Samsudin untuk beri ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UMNO Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Fungsi tetap persidangan yang berhormat Ketua Perkara Wanita UMNO Malaysia, kita bagi satu tumpukan gemuruh kepada Ketua Perkara Wanita kita. Tak kuat. Sikit lagi. Yang berbahagia, Naib Ketua Perkara Wanita UMNO Malaysia, bagi tepukan. Sahabat-sahabat saya daripada Majlis Kerja Tertinggi yang begitu setia sekali. Daripada pagi sampailah sekarang ini. Seterusnya, Exco Perkara Wanita yang ada pada hari ini. Dan yang terpenting sekali adalah Ketua Perkara Wanita bahagian-bahagian dan para perwakilan yang saya lihat begitu tekun, sabar dan bersungguh-sungguh ingin menanti keputusan mungkin ulasan-ulasan yang akan diberikan oleh Ketua Perkara Wanita untuk penangguhan nanti. Saya sebenarnya, kita telah berpakat antara kita tiga orang ni. Sepatutnya, salah seorang daripada mereka yang akan menggulung. Saya ni sebenarnya orang panggil substitute, pemain simpanan. Sepatutnya orang lain sebenarnya yang menjadi wakil kepada wanita. Tetapi last minute, kita ni, ibarat kata orang ni dengan UMNO ni, nak pula dengan wanita, kita tak berkira lah. Bila sebut je, kita terus setuju untuk hadir sebagai wakil Majlis Kerja Tertinggi. Dan Alhamdulillah, saya lihat dari segi ucapan, kesungguhan, komitmen, saya bagi, kalau 5 bintang itu, saya bagi 5 bintang untuk pergerakan wanita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan kasih sekalian, para perwakilan, kalau kita imbau kembali, kita lihat PRU yang ke-10, PRU yang ke-10. Tapi ketika itu kita hanya ada 193 parlimen. Kita mendapat 149 kursi Barisan Nasional. PRU yang ke-11, Pak Lah mengambil alih daripada Tun Mahathir. Ini adalah merupakan keputusan luar biasa yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah politik negara, di mana Barisan Nasional memenangi 198 kursi daripada 222 selepas kita buat persepadanan semula. Kalau siapa ingat, di 2004 kita buat persepadanan semula pada tahun 2002. UMNO sendiri memenangi 109 kursi. PRU ke-12, Pak Lah menjadi Perdana Menteri ketika itu. Kita pun tahu macam-macam isu yang dibangkitkan. Walaupun kita menang dengan bergaya, tetapi soal managing the party within us, dalam kerangka kita, kita boleh lihat ketika itu siapa yang sempat lah. Siapa yang ada. Datuk Azalina ada, Datuk Samsul ada ketika itu dengan Datuk Nazri 1999 dengan Datuk Nazri. Datuk Noraini ada. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kali pertamanya UMNO tidak mendapat, Barisan Nasional tidak mendapat 2/3. 2/3 daripada 222 adalah 148. Kita hanya mendapat 140 kursi. Dan UMNO mendapat 79 kursi. Kemudian kita beralih kuasa kepada Perdana Menteri kita yang ke-6, Datuk Seri Najib atau bosku. PRU yang ke-13, BN mendapat 133 kursi, tetapi kursi UMNO meningkat daripada 78
79 kepada 88. Itu tahun 2013. 2018, ketika itu bosku sebagai Perdana Menteri, kita pun tahu isu yang berlegar ketika itu, dan kita hanya mendapat untuk kali pertamanya kita tidak berjaya menubuhkan kerajaan. Barisan Nasional hanya mendapat 79 kursi dan UMNO hanya mendapat 54 kursi. Dan kita tahu keputusan PRU yang baru-baru ini, kita hanya mendapat 30 kursi BN dan UMNO mendapat 26 kursi. Kita tanya pada diri kita, kenapa jadi begini? Saya kebetulan saya bertanding semua ni. 6 kali ini saya bertanding. Yang ke-6 tu gagal lah. Sebab tu jadi speaker. Kita tanya diri kita, kenapa kita gagal? Kenapa Barisan Nasional yang ketika dulu, yang satu ketika dulu, yang ditubuhkan, ya, yang ianya diasaskan oleh Tun Razak, yang mana kita telah mengumpul semua parti-parti politik, yang ketika dulunya pembangkang menjadi bersama-sama dalam Barisan Nasional, dan mendapati bahawa trennya menurun, hinggalah kita mendapat 30 kursi saja. PRU yang baru-baru ini. Walaupun macam-macam kerja kita buat. 5 tahun kita bekerja. Ya. 5 tahun kita bekerja bersungguh-sungguh. Turun ke kawasan. JR-nya, terima kasih kita ucapkan terima kasih kepada wanita UMNO yang sentiasa konsisten dengan UMNO dan perjuangan UMNO sebagai tulang belakang UMNO. Cek pagi, petang, siang, malam. Tak berhenti kita buat kerja. Kita menang di PRN. Pilihan raya kecil dan kemudian di PRN. Pilihan raya negeri. Di Melaka. Dan juga kita menang di Johor. Tetapi bila kita mengadakan PRU baru-baru ini, kita tewas stroke. Walaupun kita menjadi kerajaan, tetapi kita bukanlah merupakan ahli ataupun komponen kerajaan yang kuat. Kerana kita hanya ada 20 kursi daripada 148 kursi. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak adakan pilihan raya, sekejap ya, 5 minit nak adakan pilihan raya, dia mesti ada 6 elemen ini. Pertama sekali calon. Tuan-tuan setuju tak calon di kawasan tuan-tuan? Setuju ke tak setuju? Siapa tak setuju angkat tangan? Macam mana? Kita sendiri tak setuju dengan calon kita. Macam mana kita nak menang? Kedua, tuan-tuan, kita mesti kena ada pengundi. Kalau kita tengok pengundi yang ada, dan kalau kita tengok trend dari segi kemenangan kita, kita hanya mendominasi kawasan ataupun peti-peti undi, iaitu saluran 1, saluran 2. Betul tak betul? Orang lama je. 3, 4, 5, jalan. Semua kita kalah. Kemudian, ketiga, jentera. Kita ada jentera yang baik tak? Kita ada JR-nya. Kita ada putri dengan peranan putri, wanita dengan peranan wanita, pemuda dengan peranan pemuda. Kemudian kita ada struktur pilihan raya di setiap don, di setiap parlimen, di setiap don, di setiap peti undi, di setiap cawangan. Dan semuanya ada nama-nama dan sebagainya. Kenapa kita kalah? Ya. Keempat, gerak kerja. Gerak kerja kita kalah saja di PRU yang ke-14 ke-14, kita telah mula bekerja. Semua daripada kita ini. Yang mana di dalam ini adalah merupakan orang yang sentiasa setia dengan UMNO dan hidup mati kita bersama dengan UMNO. Kita tak lari, kita tatap dengan UMNO. Kita bekerja. Ya, gerak kerja kita. Macam-macam, macam ketua wanita saya tadi cakap. Tuan-tuan, ini adalah ketua wanita saya. Memang susah nak kontrol, tapi ada cara dia. Alhamdulillah, kita di bahagian kita tak ada masalah. Sebab tu dia jadi senator. Sebab saya ketua bahagian, saya bagi tahu ada kosong senator, saya fight untuk dia, kita pastikan dia jadi senator. Dan alhamdulillah dia menjadi senator, mewakili wanita untuk negeri Pahang. Itu cara kita. So everybody have a potential. Dan semua orang ni kita kena bagi peranan supaya mereka
dapat bekerjasama dengan kita. Okey, gerak kerja. Kemudian apa lagi? Timing. Masa nak kita adakan pilihan raya. Dulu PRU yang ke-14 saya masih ingat lagi. Kalau kita sekiranya kita adakan pilihan raya selepas kita mengadakan Sukan C, ya, Sukan C di Kuala Lumpur bulan 9, bulan 10. Mungkin ada harapan untuk kita masih lagi mampu untuk menubuhkan kerajaan. Tapi kita drag hingga bulan 5. Begitu juga dengan pilihan raya ini. Timingnya tak kena. Timing di Johor kena, timing di Melaka kena. Tapi kena PRU tak kena timingnya. Dan akhirnya kita kalah. Dan yang keenam, apa dia yang keenam tuan-tuan? Pulus, betul tak? Ada pulus boleh urus. Pulus, duit. Alhamdulillah saya rasa, ya, kaedah, ya, kita apa namanya semuanya ada. Tetapi macam mana tuan-tuan? Kalau kita tengok, kalau kita imbau kembali, kadang-kadang calon yang bertanding di kawasan kita tu datang 2 minggu je, betul tak betul? 2 minggu datang, jentera tak ada, gerak kerja tak ada, pengundi dia tak kenal, ketua-ketua cawangan tak kenal, DO tak kenal, tapi boleh menang tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi kita kena tanya diri kita, why? Kita nak berubah cara mana? Kalau kita tengok tuan-tuan, bila, saya nak tanya, bila sebenarnya orang Melayu ni mula berpecah? Kita tengok trend pengundi. Bila? Tahun 1998. Apabila berlakunya krisis kepimpinan UMNO di antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Kalau orang ingat ketika itu. Dan sekarang ini, mereka yang ketika itu yang mendukung reformasi sekarang ini berumur berapa? Berumur 44 tahun. 45 tahun. Kalau 21 tahun campur 23 tahun, 24 tahun, 44 tahun umur mereka. Maknanya apa? Mereka tergolong daripada saluran 2, 3 dan seterusnya. Dulu yes, letak siapa pun untuk jadi calon UMNO, ibarat kata orang jadi calon je. Ya, kalau zaman ini Datuk Masura ayah dia dulu bertanding je, jadi calon boleh tumpah bus jaket lah. Pasal dah tentu ketika itu kita boleh menang. Tapi it's not anymore. Sebab apa? Sebab kita lupa bahawa pengundi-pengundi yang ada ni, pengundi-pengundi yang ada ni bukan lagi dia masuk di dalam indoktrinasi UMNO lagi. Mereka begitu terbuka dengan ada internet tahun 1999. Kalau kita tengok tahun 1999 apa dia? Blog, ya? Semuanya blog. Kemudian dia postal state, dia gunakan pejabat postal state dan kemudian dia hantar merata. Menukar persepsi rakyat ketika itu. Dan satu lagi tuan-tuan kita lupa. Apabila kerajaan membenarkan kita, apabila kerajaan membenarkan PAS, menubuhkan PASTI. Bila bermula tuan-tuan? 1986. 1986, PAS memulakan tadikanya. Anak-anak kecil berumur 5 dan 6 tahun. Prasekolah, iaitu pada tahun 1986. Kalau kita tengok, kalau ketika itu tahun 1986, sekarang ini berapa umur mereka? 44, 43, 44, 45 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebab itulah kita sama-samalah. Saya mendengar ulasan yang buat tadi dan insya-Allah Datuk Samsul akan menggulung, ya, maknanya merumuskan, dan semua kita mempunyai harapan yang tinggi. Kita nakkan supaya parti ini akan terus bergerak, akan menjadi parti jurucakap orang Melayu dan jurucakap, ya, parti Islam yang benar-benar mempertahankan agama bangsa dan negara seperti yang nyatakan oleh Timbalan Presiden sebagai yang moderate, yang tengah-tengah, yang sederhana, yang wasatiyah, sederhana. Kita bukannya terlalu ke kanan,
ataupun kita bukannya terlalu ke kiri, tetapi kita adalah parti yang sederhana yang menerima semua pihak. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak melontarkan kita sama-sama bina balik parti ini. Kalau sekiranya kita perlukan perubahan, kita buat perubahan. Kenapa? Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, bila? Kalau tidak di sini, bila lagi, tuan-tuan? Ini saja harapan kita. Cuba kita bayangkan, PRU yang ke-16, mereka yang saya sebut tadi, zaman reformasi, pasca, mereka berumur 50 tahun. 50 tahun ketika itu 5 tahun daripada sekarang. Cuba kita bayangkan komposisi pengundi-pengundi kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita sama-samalah fikirkan insya-Allah. Ya, sama-sama kita fikirkan, kita sama-sama tanya diri kita, kita sama-sama kita ada 5 tahun daripada sekarang untuk kita menilaikan hari, muhasabah lagi, buat, kemudian kita susun langkah kita. Supaya apa? Supaya PRU yang ke-16 lagi, nanti kita akan menjadi parti yang diterima kembali oleh orang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana trend pengundi ini, dia berubah mengikut masa dan waktu. Tetapi jika kita tidak bijak mengurus isu, jika kita tidak bijak, ya, jika kita tidak bijak mengatur langkah, maka kita akan dikalahkan dengan orang lain. Kenapa? Kerana orang Melayu mempunyai banyak alternatif sekarang ini. Bukan hanya UMNO sebagai satu alternatif untuk menjadi parti yang mewakili mereka. Jadi saya sekali lagi nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua, dan insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa ini adalah merupakan perhimpunan kita sebelum perhimpunan untuk 2023. Patutnya ini perhimpunan ini 2022. Sebablah isu-isu yang dibawa sebenarnya, kalau daripada bahagian banyak isu-isu yang bersangkutan dengan pilihan raya, ya, tentang calon, tentang sebagainya. Tetapi kerana kita tangguh, kita memberikan laluan kepada pilihan raya umum, maka kita buat tahun ini, dan selepas ini kita ada lagi proses. Mungkin bulan 3, mungkin bulan 4, insya-Allah MT akan tetapkan untuk kita ada proses sekali lagi, dan kali ini pemilihan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini kita serahlah kepada perwakilan, ya, apa yang sesuai untuk masa depan UMNO, insya-Allah. Jadi sekali lagi ucap terima kasih, minta maaf banyak kalau ada salah silap. Terima kasih layanan yang istimewa diberikan kepada kami. Kalau ada lagi orang tak nak, saya boleh datang lagi insya-Allah tahun depan, tapi tak tahulah, itu bergantunglah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.